Ayah kandung bunuh anak sendiri. Mayat bayi dilumur dengan garam. Bayi lelaki yang berusia 8 bulan ditemukan dalam keadaan menyayat hati, dipercayai dibunuh oleh ayah kandung sendiri menggunakan objek yang tumpul. Kejadian yang cukup sedih itu berlaku pada 13 Oktober 2020 di Kampung Sungai Dua, Bacok, Kelantan. Berdasarkan Ketua Polis Daerah Bacok, Deputi Superintendent Samsul Mudin Sulaiman, bapa mangsa mengalami gangguan mental. Pasukan polis bergegas ke tempat kejadian selepas sepupu mangsa membuat aduan di balai polis. Berdasarkan pengadu, suspek menghubunginya untuk melihat keadaan mangsa. Mangsa yang merupakan anak tunggal itu telah meninggal dunia ketika pengadu bergegas ke rumah suspek. Pasukan polis yang berkejar ke tempat kejadian menahan suspek. Hasil siasatan dan pemeriksaan polis di tempat kejadian menemukan bungkusan guni berisi mayat bayi. Mayat bayi malang itu disorokkan di bawah meja di bahagian dapur. Pasukan polis juga membawa keluar seorang wanita di tempat kejadian. Wanita yang berusia 32 tahun itu dalam keadaan trauma dan terus menangis. Wanita itu dipercayai ibu mangsa. Hasil pemeriksaan ke atas bayi malang itu mendapati ada beberapa kesan lebam pada seluruh badan mangsa. Pembunuhan Wan Muhammad Afiq Wan Roslan dikatakan berlaku secara tiba-tiba. Suspek kemudian ditahan polis. Mayat bayi itu dilumur dengan garam sebelum dimasukkan ke dalam guni. Sementara itu, polis tidak menolak kemungkinan suspek dipengaruhi oleh ajaran sesat. Ketua Polis Kelantan, Deputi Komisioner Safian Mamat berkata, berdasarkan cara bayi tersebut dibunuh dan badan dilumur garam menunjukkan halusinasi dialami oleh suspek. Suspek yang berusia 40 tahun itu tidak bercakap ketika diambil keterangan. Sebaliknya, hanya berzikir dan memaklumkan dirinya mendengar suara malaikat sebelum mangsa dibunuh. Polis turut menahan isteri suspek yang berusia 32 tahun untuk membantu siasatan. Wanita itu masih dirawat di hospital kerana dalam keadaan trauma. Suspek yang dihadapkan ke mahkamah pada 14 Oktober 2020 terpaksa diusung kerana enggan keluar dari kereta. Suspek terus membaca beberapa surah Al-Quran. Ajaran sesat dan masalah gangguan mental terus menghantui kehidupan rakyat di negara ini. Walaupun pelbagai usaha telah diambil untuk membendung ajaran sesat, tetapi gejala ini masih berterusan. Anggota keluarga juga harus mengawasi gerak-geri ahli keluarga yang mengalami tekanan dan melaporkan kepada pihak berwajib agar tindakan susulan dapat disegerakan. Perlu diambil kira bahawa pencegahan lebih baik daripada menyesal pada hari muka. Saban hari kita dapat melihat insan yang mengalami sakit jiwa berkeliaran di bandar. Selagi ada manusia yang mengalami tekanan jiwa yang bergerak bebas, selagi itulah bahaya akan mengekori mangsa yang tidak berdosa.